Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, semoga kawan-kawan di luar sana semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Okey, hari ini kita bercerita tentang cara untuk pembiakan ikan tilapia. Okey, macam mana kita nak buat pembenihan ikan tilapia ni? Okey, macam aku sendiri pun dalam ternakan aku yang secara kecil-kecilan ni, aku ada membuat pembenihan sendiri. Tapi pembenihan secara semula jadi. Boleh aku kongsikan dengan korang bagaimana untuk membuat pembenihan ikan tilapia ni. Okey, yang pertama sekali, kalau kata kita bercakap daripada segi ternakan secara kecil-kecilan ni, kalau kata mungkin akan menggunakan kos sebab kita akan membeli anak-anak benih daripada luar ni untuk diternak ke dalam kolam-kolam kita. Jadi apa kata kalau aku syorkan kepada korang, cuba buat pembenihan sendiri daripada anak-anak benih sehinggalah korang ternak ikan ni sehingga menjadi induk dan korang boleh buat pembenihan sendiri. Jadi lebih menguntungkan. Okey, kalau aku boleh kongsikan sedikit di sini cerita tentang pengalaman dalam ternakan aku ni, sebenarnya dulu pun aku hanya membeli hanya beberapa pasang ekor ikan tilapia ni yang saiz dalam 2 inci tu. Kemudian aku ternak secara kecil-kecil ni secara hobi lah pada mulanya. Tapi akhirnya sekarang ni korang boleh nampak sendirilah dalam video ni yang aku tunjuk ni, memang cukup banyak. Dan sekarang pun aku mampu membuat pembenihan ikan tilapia ni, jadi aku dapatlah menjana sedikit pendapatan daripada jualan hasil anak-anak benih tilapia ni walaupun secara kecil-kecilan. Sebenarnya aku pun tak pasti daripada anak benih yang aku beli tu, hanya beberapa pasang tu sama ada jantan ataupun betina. Jadi bila dah aku balik, aku dah ternak, aku dah jaga cantik-cantik sampai bila dah besar, aku asingkan buat induk. Aku ambil sepasang, tapi belajarlah sikit-sikit daripada YouTube yang lain tu. Jadi selepas tu aku tengok ada hasilnya. Dan sehingga sekarang ni korang boleh tengok sendirilah dalam video ni berapa banyak dah aku hasilkan daripada ternakan tilapia ni selama beberapa tahun. Mungkin ada di antara kita yang baru nak belajar untuk membuat ternakan ikan tilapia ni. Okey, macam aku kata tadi, adalah lebih baik kalau kita sendiri yang mengeluarkan anak-anak benih tilapia ni daripada hasil ternakan kita sendiri. Lebih menguntungkan. Okey, aku boleh ceritakan daripada awal lah untuk membuat pembenihan ni. Pertama sekali, okey, setiap anak benih yang korang beli tu korang akan ternak lah. Seperti biasa korang ternak sehingga beberapa bulan. Okey, untuk mendapatkan induk yang terbaik, mestilah melebihi. Okey, macam aku sendiri pun, aku akan ambil induk-induk tilapia ni yang hampir 8 bulan. Okey, yang hampir 8 bulan ni semestinya lah saiz yang dah hampir sebesar tapak-tapak tangan dewasa ni. Kemudian dalam banyak-banyak ternakan korang ni yang ada jantan dan betina tu, korang pilih lah mana-mana induk yang agak-agak yang lebih sihat, yang lebih besar, yang nampak lebih cantik. Ataupun korang yang semestinya pun, aku pun faham ada setengah tu yang pilih, oh yang ni cantik sikit, oh yang ni tak ada colour, oh mau yang colour-colour sikit. Okey, itu terpulang kehendak masing-masing. Korang boleh buat pembenihan sendiri. Okey, sekarang korang pilih lah yang mana jantan, yang mana betina, dengan nisbah 1 jantan 3 ekor betina untuk diasingkan ke dalam kolam-kolam induk korang. Okey, selalunya induk-induk yang korang asing ni dalam jangka masa beberapa bulan akan nampaklah tanda-tanda tanda-tanda positif yang menunjukkan induk-induk korang ni dah bawa telur ataupun dah ada anak. Jadi korang kena selalu alert sikit lah, perhatikan tiap-tiap hari. Di setiap pagi atau petang tu korang kena perhatikan di tepi-tepi permukaan kolam korang tu, mungkin dah ada anak yang dah menetas. Okey, jadi kalau kata dah ada anak yang dah menetas ni, korang kena asingkan lah, kena ambil. Selalunya kena ambil dengan cepat sikit, sebab kalau korang lewat-lewat ataupun delay 2-3 hari, kemungkinan besar induk-induk ni akan memakan balik anak-anak benih ni. Untuk cara pembenihan secara semula jadi ni agak lebih senang lah, sebab korang masukkan induk-induk di dalam kolam dan biarkan sehingga korang akan nampak anak-anak benih dah menetas. Jadi cara ni lebih mudah dan senang. Cuma kadang-kadang kalau korang betul-betul perhatikan, mungkin ada persoalan. Mungkin ada induk yang dah pelihara dah lama dah, kadang-kadang sampai bertahun-tahun di dalam kolam korang tu, tapi masih belum ada anak benih.
Sebenarnya untuk mendapatkan anak benih daripada induk-induk ni mudah saja. Mungkin ada sedikit kesilapan yang korang buat yang secara tidak sengaja ataupun secara tak langsung mungkin menyebabkan induk-induk ni tak dapat membuat pembenihan. Okey, jadi untuk induk ni korang kena jaga lebih sikit lah. Macam special sikit lah. Korang kena bagi perhatian yang lebih. Contohnya daripada segi pemakanan, oksigen dan penjagaan air. Okey, sebenarnya induk-induk tilapia ni korang jangan kerap terlalu mengganggu. Jadi korang biarkan agak-agak lama sikit. Contohnya kalau macam korang nak tukar air ataupun nak buat pembersihan kolam, korang kena berhati-hati sikit. Sebab kadang-kadang korang kena perhatikan dulu induk-induk di dalam kolam induk korang tu. Kadang-kadang ada beberapa ekor tu yang dah cuba mengasingkan diri. Ini mungkin adalah tanda-tanda positif yang induk yang sebegini ni dah ada pun. Kadang-kadang dah ada anak-anak benih di dalam mulut, disimpan di dalam mulut induk tu. Dan kadang-kadang ada yang tengah membuah telur. Jadi korang kena alert sikit. Kalau sekiranya korang menukar air, takut dikuatiri induk-induk ni akan membuang. Anak-anak benih ni dah akan membuang telur-telur ni dan jadi korang akan gagal lah. Jadi untuk mendapatkan pembenihan ni, jadi peratus untuk mendapatkan anak benih jadi kurang dan kemungkinan akan gagal. Ikan tilapia ni merupakan spesies yang cepat membiak lah. Jadi dalam setahun induk tilapia ni mampu menghasilkan benih sebanyak 3 ke 4 kali di dalam satu tahun. Jadi sekiranya korang ada banyak induk-induk tilapia di dalam kolam korang tu, korang tak perlu risaulah. Korang akan mendapat anak-anak benih ni sepanjang tahun. Okey, mungkin nasihat aku untuk korang semua, kalau kata untuk mendapatkan benih ni, aku minta paling penting korang untuk induk-induk tilapia ni korang jangan campur dengan spesies-spesies ikan yang lain. Ini penting. Kalau korang campur dengan spesies-spesies ikan lain, contohnya korang campur ikan tilapia dengan ikan keli, ini menambah lagi lah kegagalan korang untuk mendapatkan anak benih. Jadi macam aku kata tadilah, sebenarnya induk-induk tilapia ni tidak suka diganggu. Jadi korang cuba asingkan. Kalau induk tilapia korang khususkan hanya induk tilapia saja yang korang ternak. Okey kawan-kawan, macam mana? Senang saja kan nak buat pembenihan ikan tilapia ni? Aku percaya korang mampu buatnya. Okey, berbekalkan sedikit kesabaran, korang kreatif. Okey, insya-Allah akan berjaya. Aku rasa setakat ini dulu perkongsian aku pada kali ini. Sekiranya video ni bermanfaat untuk korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Sekiranya ada apa-apa di dalam semasa pembuatan video ni, mungkin daripada audio dan visual aku ataupun cara penyampaian aku mungkin ada sedikit kelemahan, aku memohon maaf daripada korang. Okey, semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain video. Okey, kalau korang ada idea ataupun komen yang lebih baik, korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.